Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Fish ada satu tu masuk dah. Kau start share link tu. Saya cakap sama tu. Kita tunggu kawan-kawan. Kita tunggu saat lah. Sementara selesai. Sharing tu kat air. Bacaan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita akan buat pengulangan hafazan daripada surah An-Nas sampai ke surah Ad-Duha. InsyaAllah kita mulakan dengan surah An-Nas. Surah An-Nas diturunkan di Makkah, mempunyai 6 ayat. Intisari dan terjemahan ayat dah. Surah ini dinamakan An-Nas kerana pada awal surah ini Rasulullah SAW diperintahkan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pemelihara sekalian manusia. Surah An-Nas adalah surah ke-114 dan surah terakhir dari Al-Quran dan merupakan doa ringkas memohon supaya Allah Subhanahu Wa Taala melindungi, memelihara dan membimbing manusia daripada kesesatan yang dilakukan oleh syaitan durjana. Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebaik-baik tempat untuk manusia memohon kebaikan. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa memberi perlindungan kepada manusia daripada gangguan syaitan. Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia menyebut nama Allah, syaitan akan mengundurkan dirinya, dan apabila manusia lalai, syaitan akan membisikkan kejahatan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Suratul Falaq. Surah ni diturunkan di Madinah, mempunyai 5 ayat. Intisari surah ini adalah surah Al-Falaq, diturunkan apabila ada seorang bomoh perempuan mengenakan ilmu sihir ke atas musuhnya menggunakan sihir pada simpulan. Maka Allah menurunkan surah ini sebagai perlindungan daripada sihir tersebut.
kita mesti kerap berzikir dan menjauhi sifat hasad dengki. Suratul Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Suratul Ikhlas. Surah ini diturunkan di Makkah, mempunyai 4 ayat. Surah Al-Ikhlas adalah surah ke-112 dalam Al-Quran. Ia merupakan pernyataan ringkas tauhid, keesaan mutlak Allah. Al-Ikhlas bererti kesucian atau ketulinan jiwa seseorang daripada kepercayaan bukan Islam. Kita wajib yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat esa, tak berbilang-bilang, dan Dia yang mentadbir alam ini tanpa bantuan. Amalkan baca surah ini 11 kali selepas salat subuh supaya tak diganggu oleh syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Lahab. Surah ini diturunkan di Makkah, mempunyai 5 ayat. Surah ataupun nama lainnya adalah surah Al-Masad. Surah Lahab adalah surah ke-111 dalam Al-Quran, diturunkan sesudah surah Al-Fatih. Kata Al-Lahab yang terdapat pada ayat ketiga dan surah ini bererti gejolak api. Surah ini juga dikenali dengan surah Al-Masad. Antara isi kandungan surah ini menceritakan tentang Abu Lahab dan isterinya yang sangat menentang Rasulullah SAW. Isterinya sangat suka meletakkan duri-duri di laluan Rasulullah SAW dengan harapan supaya baginda cedera. Harta Abu Lahab dan segala usahanya dilakukan di dunia bersama isterinya membuatkan mereka akan binasa di dalam neraka buat selama-lamanya. Allah Subhanahu Wa Taala akan menyiksa isteri Abu Lahab dengan tali yang dipintal pada lehernya di neraka kelak. Islam memerintahkan umatnya mencari suami dan isteri solehah serta membantu dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Surah seterusnya surah An-Nasr. Surah An-Nas diturunkan di Madinah, mempunyai 3 ayat. Surah An-Nas adalah surah ke-110 dalam Al-Quran. An-Nas bererti pertolongan, iaitu janji bahawa pertolongan Allah akan datang dan Islam akan memperoleh kemenangan. Kemenangan besar dalam Islam adalah apabila Rasulullah SAW berjaya membuka dan membebaskan kota Makkah. Surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surah Al-Kafirun. Al-Kafirun bermaksud orang kafir. Surah ini diturunkan di Makkah, disebutkan surah Makkiyah, mempunyai 6 ayat. Intisari dan terjemahan ayatnya, surah Al-Kafirun adalah surah ke-109 dalam Al-Quran. Nama Al-Kafirun, orang-orang kafir, diambil dari ayat pertama surah ini. Isi kandungan surah ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala tak mengizinkan Rasulullah SAW berkompromi dalam mencampur adukkan ajaran agama Islam. Pada masa penyebaran Islam di Makkah, kaum Quraisy yang menentang Rasulullah SAW tak henti-henti mencari cara untuk menghentikan dakwah Islam. Hal ini kerana mereka terasa agama dan kepercayaan nenek moyang mereka terancam, sehingga mereka berusaha mengajukan cadangan
kompromi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka menawarkan jika baginda mahu memuja Tuhan mereka, maka mereka akan memuja Tuhan sebagaimana konsep Islam. Kemudian surah ini diturunkan untuk menjawab hal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Surah Al-Kautsar seterusnya. Surah ini diturunkan di Makkah, mempunyai 3 ayat. Surah Al-Kautsar adalah surah ke-108 dalam Al-Quran. Surah Al-Kautsar ialah surah yang paling pendek. Kata Al-Kautsar bererti nikmat yang banyak dan diambil dari ayat pertama surah ini. Kandungan surah antaranya perintah melaksanakan salat dan berkorban kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi banyak kenikmatan untuk mereka yang beriman, manakala para pembenci kaum beriman akan terputus daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surah Al-Ma'un diturunkan di Makkah, mempunyai 7 ayat. Surah Al-Ma'un adalah surah ke-107 dalam Al-Quran. Al-Ma'un berarti barang-barang yang berguna, diambil dari ayat ke-7 dalam surah ini. Isi kandungan surah menceritakan ancaman terhadap mereka yang mendustakan agama, iaitu mereka yang menghadik anak yatim, tak menolong fakir miskin, riak. Riak ni dia rasa macam nak orang puji dia, ingin dipuji sesama manusia macam tu. Dalam solatnya dan enggan menolong dengan barang-barang yang apa yang dia ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Surah Quraisy. Surah Quraisy bermaksud kaum Quraisy. Diturunkan di Makkah, mempunyai 4 ayat. Surah Quraisy adalah surah ke-106 dalam Al-Quran. Kata Quraisy merujuk kepada kaum Quraisy, iaitu suku Arab yang mendapat kepercayaan menjaga Kaabah. Tahu Kaabah tu apa? Kaabah yang ada kat Mekah tu, yang warna hitam tu. Isi kandungan surah ini menerangkan kehidupan orang Quraisy dan kewajipan mereka untuk beriman dan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Surah seterusnya surah Al-Fil. Al-Fil bermaksud gajah. Diturunkan di Makkah dan mempunyai 5 ayat. Intisari dan daripada surah ini adalah surah Al-Fil, surah yang ke-105 dalam Al-Quran. Surah ini menghuraikan kejadian tahun gajah
tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita masa tu. Jadi peristiwa ni, antara isi kandungan surah ini menceritakan tentang pasukan kerajaan bergajah pimpinan Raja Yaman bernama Abraha. Dia nak menghancurkan Kaabah, tapi dibinasakan oleh Allah SWT. Allah hantar beribu-ribu burung ababil yang baling batu-batu sampai kena mereka. Mereka pun hancur. Hasrat mereka tu tak jadi. Inilah bukti bahawa Allah SWT menjaga Makkah sebagai tempat ibadat umat Islam. Surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Surah Al-Humazah diturunkan di Makkah, mempunyai 9 ayat. Intisari surah ini adalah surah Al-Humazah adalah surah yang ke-104 dalam Al-Quran. Kata Al-Humazah bererti pengumpat dan diambil daripada ayat pertama surah ini. Isi kandungan surah ini adalah ancaman Allah SWT terhadap orang-orang yang suka mencela orang lain daripada kata kat orang dan mengumpat ejek orang, dan suka mengumpul harta tetapi tak menafkahkan di jalan Allah SWT. Surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Surah Al-Asr. Surah Al-Asr. Surah ni bermaksud masa. Al-Asr maksudnya masa. Surah Makkiyah, mempunyai 3 ayat. Intisari Surah Al-Asr. Surah Al-Asr adalah surah ke-103 dalam Al-Quran. Al-Asr bererti masa ataupun waktu, dan diambil dari ayat pertama surah ini. Isi surah ini menjelaskan bahawa manusia itu berada dalam kerugian kecuali dia termasuk mereka yang selalu buat amal soleh, duk nasihat orang dalam kebenaran dan bersabar dengan setiap ujian yang diberi oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Seterusnya surah At-Takasur. Takasur bermaksud bermegah-megah. Diturunkan di Makkah, ada 8 ayat. Okey, At-Takasur surah yang ke-102 dalam Al-Quran. Dinamakan At-Takasur bermaksud bermegah-megah tu kan. Diambil daripada perkataan At-Takasur yang terdapat dalam ayat pertama surah ini. Kandungan surah ini dia terang pasal keimanan manusia untuk bermegah-megah dalam soal duniawi, sering melalaikan manusia dari tujuan hidup, dan telah menyedari kesalahannya itu setelah maut mendatanginya. Dia faham tak? Dia duduk megah-megah dengan apa yang dia ada, lepas tu dia mati, masa tu baru dia sedar. Akhirnya manusia akan ditanya di akhirat tentang nikmat yang dibangga-banggakan. Harta dunia benar-benar telah melalaikan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta surtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Okay. Surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah bermaksud hari kiamat. Surah Al-Qari'ah diturunkan di Makkah mempunyai 11 ayat. Intisari daripada surah Al-Qari'ah adalah surah Al-Qari'ah ni dia surah yang ke-101 dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan sesudah surah Quraisy. Nama Al-Qari'ah diambil dari kata Al-Qari'ah yang terdapat pada ayat pertama. Artinya mengetuk dengan keras. Kemudian kata ini dipakai untuk nama hari kiamat. Isi kandungan surah ini adalah kejadian-kejadian pada hari kiamat. Manusia bertebaran, gunung berhamburan, amal perbuatan manusia ditimbang dan dibalas. Ketika hari kiamat tak ada makhluk yang hidup, semua akan musnah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Surah seterusnya, surah Al-Adiyat. Bismillah. Surah Al-Adiyat maksudnya kuda perang. Diturunkan di Makkah mempunyai 11 ayat. Intisari dan terjemah ayat dia, surah Al-Adiyat adalah surah ke-100 dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan setelah surah Al-Asr. Nama Al-Adiyat artinya berlari kencang, lari laju. Isi kandungannya menceritakan tentang ancaman Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia yang ingkar dan sangat mencintai harta benda. Mereka akan mendapat balasan setimpal dikala mereka dibangkitkan dari kubur, dan perkara yang ada dalam hati mereka akan diperlihatkan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui sesuatu perkara yang nyata dan tersirat, yang tersembunyi. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Surah seterusnya, surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah bermaksud kegoncangan. Surah ni diturunkan di Madinah, mempunyai 8 ayat. Intisari daripada surah ni, surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah adalah surah ke-99 dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan setelah surah Al-Nisa. Surah An-Nisa. Nama Al-Zalzalah diambil daripada kata zilzal yang berarti goncangan, dan terdapat pada ayat pertama surah ni. Tengok ayat pertama. Antara isi kandungan surah Al-Zalzalah ni, dia cerita pasal kejadian hari kiamat, yang mana bumi ni kena goncang. Bumi digoncangkan dan manusia bertanya-tanya mengenai kejadian saat itu.
Orang tak tahu jadi apa. Lepas tu setiap kebaikan dan kejahatan walau sekecil mana pun akan dapat perlindungan. Sungguhnya kejadian pada hari kiamat adalah sangat dahsyat. Kalau kata kita pijak semut pun, nanti Allah akan balas kau. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Iza sulsilatil ardu silsalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Suratul Bayyinah. Surah Al-Bayyinah, surah Madaniyah, diturunkan di Madinah, mempunyai 8 ayat. Surah Al-Bayyinah adalah surah ke-98 dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan selepas surah At-Talaq. Al-Bayyinah bermaksud bukti yang nyata, diambil perkataan Al-Bayyinah yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Tengok surah Al-Bayyinah, ayat pertama ada Al-Bayyinah ni. Isi kandungan surah ini dia sebagai pernyataan kepada ahli kitab, pernyataan daripada ahli kitab dan orang-orang musyrik bahawa mereka akan tetap dalam agama masing-masing sampai datang Nabi yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Setelah Nabi Muhammad SAW datang, mereka terpecah belah. Ada yang beriman, ada yang tak beriman. Sedangkan Rasulullah SAW yang datang itu sifat-sifatnya sesuai dengan sifat-sifat yang diperkenal dalam kitab-kitab mereka tu. Dulu ada kitab, nama kitab sebelum Al-Quran ada kitab Injil, Taurat dengan Zabur. Dalam tu dah cerita dah pasal Nabi Muhammad ni. Lepas tu mereka tak beriman, ada yang tak beriman. Walaupun dah yang dalam kitab tu pun dah cerita dah pasal perangai Nabi macam mana, sifat Nabi macam mana, dengan sifat-sifat mereka kena pada kitab-kitab mereka, dan membawa ajaran yang benar, iaitu ikhlas dalam ibadat, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat. Surah Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك liman khashiya rabbah. Surah seterusnya surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr bermaksud kemuliaan. Surah ini diturunkan di Makkah, mempunyai 5 ayat.
Intisari daripada surah ini adalah surah Al-Qad, surah ke-97 dalam Al-Quran dan diturunkan selepas surah Abasa wa Tawalla. Surah Al-Qad bermaksud kemuliaan, diambil daripada ayat pertama surah ini. Isi kandungan dalam surah ini dia cerita tentang Al-Quran masa mula turun pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang duduk dalam bulan puasa ni, yang nak main ni, yang nilainya lebih pada 1000 bulan. Para malaikat dan Jibril dan malaikat Jibril juga turun kat dunia masa tu pada malam Lailatul Qadar untuk mengatur segala urusan. Dalam surah Al-Qad diterangkan bahawa permulaan Al-Quran diturunkan ialah pada malam Lailatul Qadar, dan diterangkan juga ketinggian darjat malam Lailatul Qadar tu. Surah Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ansalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surah seterusnya surah Al-Alaq. Al-Alaq bermaksud segumpal darah, seketul darah. Diturunkan di Makkah, mempunyai 19 ayat. Surah Al-Alaq adalah surah ke-96 dalam Al-Quran. Ayat daripada ayat 1 sampai ke ayat 5 dalam ayat adalah ayat-ayat Al-Quran yang pertama sekali diturunkan, iaitu sewaktu Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Masa tu Nabi duduk kat dalam Gua Hira. Masa tu lama turun ayat 1 sampai ayat ke-5. So maksud Al-Alaq ni, maksud dia segumpal darah, diambil daripada perkataan alaq yang terdapat pada ayat kedua surah ini. Tengok ayat kedua ada al-alaq, diambil daripada alaq. Surah ini dinamai juga dengan Iqra ataupun Al-Qalam. Surah Iqra ataupun surah Al-Qalam. Surah Al-Alaq menerangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dari benda yang hina, kemudian memuliakan dengan mengajar baca, menulis. Tu bagi pengetahuan kita. Tapi manusia tak ingat asal-usul dia. Sebab itu manusia ni ada ramai yang tak syukur dengan nikmat Allah, bahkan dia bertindak melampaui batas daripada apa yang Allah bagi tu. Antara isi kandungan penting dalam surah ini adalah perintah membaca Al-Quran. Manusia dijadikan daripada segumpal darah. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kalam sebagai alat mengembangkan pengetahuan. Ancaman Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang kafir yang menghalang kaum muslimin melaksanakan perintah Allah. Surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Surah seterusnya surah At-Tin. Surah At-Tin maksudnya pokok tin. Intisari daripada surah At-Tin. Sebelum tu surah At-Tin diturunkan di Makkah
ataupun surah Makkiyah mempunyai 8 ayat. Intisari dan terjemahan ayat. Surah At-Tin adalah surah ke-95 dalam Al-Quran. Diturunkan selepas surah Al-Buruj. Nama At-Tin diambil daripada kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Tengok ayat pertama ada tulis Wat-Tini Was-Zaitun, yang berarti buah tin. Antara isi kandungan surah ini ialah manusia merupakan makhluk yang terbaik rohaniah dan jasmaniah, tetapi taraf mereka akan menjadi taraf manusia ni akan jadi rendah sangat-sangat apabila dia tak beriman dan beramal soleh. Allah adalah hakim yang maha adil, memberi nikmat pahala kepada hamba-hambanya yang beramal soleh dan siksaan kepada yang ingkar. Surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Surah seterusnya, surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah bermaksud lapang dada. Surah ini diturunkan di Makkah, mempunyai 8 ayat. Surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah ni nama lain dia surah Asy-Syarh. Surah Al-Insyirah ni adalah surah yang ke-94 ataupun surah Asy-Syarh lah. Dalam Al-Quran dia surah ke-94. Diturunkan selepas surah Ad-Duha. Nama Alam Nashrah diambil dari ayat pertama, yang bererti bukankah kami telah melapangkan. Antara isi kandungan surah ini adalah menerangkan tentang penegasan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pernyataan Allah bahawa di samping kesukaran ada kemudahan. Maka diperintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tetap melakukan amal-amal soleh dan bertawakal kepada Allah. Allah melapangkan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hidayah dan iman supaya dapat menjalankan dakwah menyebarkan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Okey, surah yang terakhir untuk hari ini, surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha bermaksud waktu duha, diturunkan di Makkah ataupun surah Makkiyah. Surah Ad-Duha ada 11 ayat. Intisari daripada surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha ada 93, adalah surah yang ke-93 dalam Al-Quran. Diturunkan selepas surah Al-Fajr, surah yang mula dia wal fajr. Surah Ad-Duha artinya waktu matahari sepenggalah naik, sepenggalah satu galah naik, waktu duha lah. Surah ini diturunkan untuk menjawab ejekan orang-orang musyrik yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala telah meninggalkan baginda disebabkan sudah lama wahyu tak diturunkan. Orang kafir kata kat Nabi, kata Allah tak suka kat Nabi dah sebab tu wahyu tak turun. Itu Allah pun turunkan surah ni. Isinya menerangkan tentang bimbingan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berterusan dan perintah supaya baginda mensyukuri segala nikmat itu. Antara kandungan dalam surah Ad-Duha ni adalah Allah tak meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya akan bertambah baik dan berkembang ke seluruh dunia. Larangan menghina anak yatim dan orang-orang yang minta orang untuk minta sedekah tak boleh hina depa. Perintah
menyebut nama yang diberikan oleh Allah. Perintah menyebut nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda bersyukur. Okey, surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Kita baca doa tutup tadi. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. Kalau tak tahu apa-apa nak baca surah ni, bolehlah baca untuk bulan puasa yang nak mai apa lagi dalam sembahyang tarawih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.